Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya harap semuanya sihat walafiat. Ya, begitulah doa kita kepada semua orang muslimin ni di Malaysia ini dan juga di dunia. Hari ini saya nak bercerita tentang sesuatu yang menarik ya terhadap pembentukan kerajaan perpaduan atau kerajaan campuran yang baru berlaku di Malaysia ini. Satu perkara yang sangat jelas, yang sangat menonjol ialah bagaimana peranan Raja-Raja Melayu ya, terutama yang di Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja telah bersidang, telah membuat keputusan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bagi saya, ya, keputusan ataupun campur tangan ataupun kita kata tindakan langsung ya Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu adalah satu petanda yang sangat jelas kepada kita. Mungkin dalam laporan-laporan disebut begitu saja, tapi bagi saya nak menganalisis. Kenapa kita perlu ada campur tangan yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu untuk memberi pengiktirafan atau memberi pelantikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Atau apakah maknanya perkara ini berlaku? Bagi saya sangat jelas. Jadi rakyat Malaysia kena sedar bahawa dengan campur tangan dari Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja yang bersidang khas khusus untuk ya melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 adalah satu petanda tentang kuasa dan kedudukan Raja-Raja Melayu yang sangat tinggi dalam pentadbiran dan juga politik negara ini. Ya, rakyat bagi saya boleh memilih wakil-wakil rakyat. Tetapi apabila tiba pelantikan kepada Perdana Menteri, menteri-menteri dan juga timbalan menteri dan juga setiausaha politik dan sebagainya, itu adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Dan kali ini sangat menarik campur tangan daripada Majlis Raja-Raja. Jadi kita dapati bahawa dengan pelantikan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja, tidak pernah ya dalam sejarah kita ya selama Barisan Nasional mentadbir negara atau memerintah negara selama 61 tahun. Kedatangan yang di-Pertuan Agong ataupun kehadiran yang di-Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri mengikut Perlembagaan Pasal 40 ya. Tetapi kali ini kita dapati oleh kerana kita tidak ada kerajaan yang boleh, tidak ada parti yang boleh menubuhkan kerajaan ya, dan yang di-Pertuan Agong terpaksa bertitah ya untuk meminta BN Barisan Nasional dan juga GPS Gabungan Parti Sarawak ya, GPS dan juga JRS untuk ya membantu Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Bagi saya ini adalah satu campur tangan yang sangat direct yang memikirkan kepentingan negara lebih daripada kepentingan parti-parti politik. Kita lihat bagaimana Perikatan Nasional ya telah menolak untuk membuat kerajaan campuran atau kerajaan perpaduan. So oleh kerana itu yang di-Pertuan Agong terpaksa meminta Barisan Nasional dan juga GPS dan GRS untuk membantu PH membentuk kerajaan. PH hanya mendapat 82 kursi ya, sedangkan yang lain-lain itu dapat sedikit-sedikit ya, dan yang paling banyak PN tetapi dia tidak bersetuju untuk menubuhkan kerajaan. Maka parti-parti kecil ini yang menang jumlah kursi yang kecil seperti BN, JPRS dan juga GRS dan juga warisan dan bebas yang lain telah diminta untuk membantu membentuk sebuah kerajaan yang diketuai oleh Pakatan Harapan. Nah, ini menunjukkan bahawa inilah kali pertama dalam sejarah kita berlakunya campur tangan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk sebuah kerajaan. Kita telah ada pengalaman lama ya, 4 tahun dulu, 4 tahun setengah dahulu di mana kerajaan yang dipilih iaitu PH ya telah mentadbir selama 22 tahun ya, tetapi kemudian telah dibubarkan oleh pemimpinnya pada masa itu Tun Dr. Mahathir. Dan lepas itu ada langkah Sheraton dan sejak itu kita dapati kerajaan kita dikuasai oleh orang-orang yang melompat parti dan juga orang-orang yang mencari kepentingan untuk membentuk parti-parti bagi pentadbiran negara. Dan ini menyebabkan banyak keadaan yang agak huru-hara atau kucak-kacir ya, yang memang pentadbiran itu boleh, tetapi dia tidak ada suatu kemantapan yang jelas. Sebab itu kali ini saya percaya apabila Pakatan Harapan cuma dapat 82 ya, PN dapat 73 kalau tak salah saya ya, dan kita kata BN dapat 30, GRS dapat 24 dan GRS dapat GPS dapat 24 dan GRS dapat saya rasa 6 ke 7 gitu. Ya, jadi bagi saya inilah yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong telah sedar bahawa kalau ini dibiarkan, maka kita tidak akan ada sebuah kerajaan yang boleh menguruskan negara seperti yang telah berlaku 5 hari selepas pilihan raya yang ke-15 berlangsung ya.
Jadi bagi saya ini adalah satu perkara yang dilakukan oleh Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang menunjukkan baginda tidak ada pilihan lain untuk campur tangan ya di dalam kita kata menentukan apa kita kata pembentukan kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan. Dan bagi saya ini adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, di mana ketua negara kita iaitu Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong terpaksa campur tangan menitahkan, mengarahkan boleh kata untuk parti-parti kecil ini menyokong PH supaya PH dapat jumlah yang betul dan cukup ya untuk menubuhkan kerajaan. Dan di sinilah kita dapati apa kita kata kuasa rakyat itu memang boleh berlaku. Memang kita bercakap kuasa rakyat memang mereka boleh memilih. Tetapi apabila kuasa rakyat itu tidak dapat melahirkan satu parti yang mantap menguasai seluruh apa kita kata kursi parlimen ya seperti yang diharapkan oleh BN, dia tidak dapat, malah dia telah kebelakangkan dengan hanya dapat 30 kursi ya dengan faktor-faktor yang sebab-sebab tertentu, maka kita dapati akhirnya Sri Paduka Baginda terpaksa campur tangan ya dan baginda sebenarnya sangat bijaksana. Dia juga memanggil majlis raja-raja untuk memberi endorsement ataupun membuat perbincangan dia bagi melahirkan kerajaan campuran dan membuat perbincangan dan memberikan kuasa pelantikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden PH untuk menubuhkan kerajaan. Nah, bagi saya ini sangat-sangat penting ya. Kita mungkin melihat raja-raja Melayu tidak berkuasa ya semasa dahulu mereka dicemooh, dikata macam-macam ya. Rakyat juga begitu ya mengatakan raja dan ada tindakan rakyat misalnya dalam 20-30 nak buang institusi raja ya dan orang tu sekarang menjadi wakil rakyat ya. Jadi wakil rakyat di Melaka sana. Ya, jadi ahli parlimen di Melaka sana. Bagi saya inilah kematangan yang patut kita tunjukkan ya, kematangan yang patut kita sedar dan kita dukung. Sebab dalam sistem politik Malaysia ini, sistem raja atau raja berperlembagaan adalah satu sistem atau satu institusi yang bersama-sama sebenarnya bertanggungjawab kepada pembentukan negara bangsa Malaysia. Kita bukan hanya mementingkan kuasa rakyat. Rakyat boleh memilih wakil rakyat mereka betul di peringkat adun dan juga peringkat parlimen. Tetapi soalnya, jika keadaan seperti ini berlaku dalam pilihan 15, kita tidak ada parti yang majoriti yang boleh membuat kerajaan, bukan majoriti selesa pun, bukan majoriti yang simple 112 ataupun 113, tetapi majoriti yang mantap tidak dapat kita lahirkan. So maknanya bagi saya ini adalah pilihan rakyat Malaysia, bahawa mereka telah memecah-mecahkan undi mereka, terutama orang Melayu, kepada parti-parti PKR, pada PN, pada PAS, pada Barisan Nasional, ya di Sarawak GPS dan di Sarawak, di Sabah kita di JRS. Jadi rakyat sebenarnya orang Melayu dan Bumiputera yang telah memecah-mecahkan, terutama orang Melayu, yang telah memecah-mecahkan kuasa undi mereka, ya, sehingga mereka akhirnya tidak mampu membuat kerajaan. Dan memang kita dapati rakyat Malaysia ni majmuk dan paling tinggi penduduknya adalah orang-orang Melayu dan Bumiputera, iaitu 60, ada kata 65, ada kata 63%. Yang lain itu bukan Melayu. Tetapi bukan Melayu juga tak cukup kursi. Dia dapat 40 kursi saja untuk membina, untuk kita kata bersama dalam PH untuk membina kerajaan. Mereka juga tak mampu. Jadi maknanya, apa situasi yang ada pada kita sekarang ialah di mana pilihan raya itu telah melahirkan satu keadaan yang sebenarnya menjadikan keadaan tidak selamat, tidak tenteram dan keadaan agak kucak-kacir ataupun huru-hara kerana tidak ada parti yang boleh melahirkan satu kerajaan yang stabil. Sebab kita berpecah kepada banyak sangat kursi. Memang ini suara demokrasi. Ini memang pilihan raya demokrasi. Tetapi itulah dia. Apabila pilihan demokrasi yang dibuat oleh rakyat yang tidak dapat memberi sokongan padu kepada mana-mana parti, akhirnya kita dapati bahawa kerajaan tidak dapat dibentuk dan ini menyebabkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu terpaksa campur tangan. Nah, bagi saya perkara ini sangat besar dan sangat penting dan rakyat Malaysia kena belajar perkara ini ya. Orang-orang Melayu misalnya yang menegakkan agama Islam betul ya, yang mendukung agama Islam dalam PN. UMNO juga, BN juga mendukung agama Islam walaupun kita ada MCA, MIC. Tetapi kita ada UMNO yang sejak dahulu kala, sejak 1946 memang mendukung agama Islam dan bangsa Melayu. Tetapi PN telah mengadakan suatu pendekatan baru, Melayu dan kemudian PAS digabungkan bersama. Jadi bukan dahulu orang Melayu tak bersatu, mesyuarat muafakat nasional telah diadakan, tetapi ini politik.
menyebabkan mereka buat strategi-strategi dan akhirnya tidak ada siapa yang menang. Tidak ada siapa yang untung, tidak ada siapa yang menang dan akhirnya keadaan politik kita menjadi kita tidak tentram. Selama 5 hari tak pernah berlaku dalam sejarah, ya kita tak boleh bina kerajaan. Dan keadaan ini kalau kita teruskan pada masa akan datang, dia boleh menyebabkan kucak-kacir dan kita nanti tidak dapat memajukan ekonomi kita. Ya, ekonomi, pembangunan hidup kita, pembangunan negara kita dan sebagainya. Jadi bagi saya inilah perkara yang patut dipelajari oleh rakyat Malaysia iaitu apabila kita menggunakan demokrasi mengikut suka hati kita, mengikut kehendak kita, kita tak boleh bina kerajaan kerana tidak ada suara majoriti, tidak ada kerajaan berjaya, kecuali kita bergabung. Dan gabungan itu sebenarnya telah dicadangkan di antara PN dan PH. Tetapi PN telah menolaknya. Sebab PN mau menubuhkan kerajaan Solo dengan mengambil 10 orang dikatakan daripada BN untuk dibuat kerajaan. Dan ini adalah kali kedua PN mengambil orang-orang UMNO untuk dijadikan apa kita kata anggota PN. Lompat katak, tetapi nasib baik kita ada Akta Lompat Parti, maka bolehlah perkara ini dibendung. Kalau tidak, perkara seperti pilihan raya 14 akan berlaku lagi. Dan apabila kita ada Akta Anti Lompat Parti ini, ya, maka kita dapat membendung 30 orang UMNO ya, dan BN, orang BN yang sebenarnya berpecah juga untuk menyokong PN. Mereka dapat dibendung ya, dengan surat perjanjian yang awal, ya, surat perjanjian sumpah yang awal semasa mereka nak dilantik sebagai calon BN dalam pilihan raya 15, maka mereka dapat dibendung. Akhirnya kita dapatilah BN solid 30 untuk menyokong kerajaan, apa kita kata, menyokong PH. Dan dalam hal ini saya rasa UMNO memang sentiasa dipecahkan ya oleh orang-orang Melayu yang mau menggantikan UMNO. Saya percaya itu ya. Mau menggantikan UMNO, UMNO untuk dilemahkan dan mereka berjaya melemahkan UMNO dalam pilihan raya 15. Kita tak sangka bahawa orang Melayu ya memang berpecah tetapi tak sangka UMNO akan ditinggalkan. Mereka akan menumpu kepada PN dan juga PAS ya dan juga PKR. PKR juga mendapat kursi yang tak banyak, lebih kurang macam UMNO juga. Di dalam PN tu pun bersatu dapat juga kursi lebih kurang macam UMNO. Tetapi yang banyak dapat ialah parti PAS ya, 44 kursi ke lebih kurang macam tu ya. Jadi maknanya sekarang di mana orang Melayu nak bersatu? Tak boleh bersatu. Sebab itu akhirnya Sultan terpaksa campur tangan. Dan campur tangan Majlis Raja-Raja Melayu adalah suatu perkara yang menandakan bahawa rakyat punya keputusan itu tidak dapat kita kata dituntaskan dengan begitu baik. Dan rakyat sendiri tidak dapat membuat keputusan yang jelas ya. Mereka memecah-mecahkan undi dan akhirnya tidak ada parti yang boleh membentuk kerajaan kecuali dengan campuran atau gabungan beberapa parti yang lain untuk menyokong PH ya. Dan PH adalah satu-satunya parti sekarang yang telah diberi mandat oleh Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja untuk membuat kerajaan. Dan ini sangat menarik sebab tak pernah berlaku satu macam saya cakap tadi. Tapi yang kedua ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya mempunyai tugas yang berat ya. Tugas yang sangat berat kerana pelantikan baginda sekarang. Pelantikan beliau adalah dengan restu Raja-Raja Melayu dan juga Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong dengan arahan mereka. Ini bermakna bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 sekarang dilantik dengan campur tangan daripada Raja-Raja Melayu. Oleh kerana itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kena menjadi Perdana Menteri yang sangat hati-hati, yang sangat apa kita berwaspada dalam tindakan-tindakannya untuk menguruskan negara ini ya. Kita dapati kenaikan beliau dalam beberapa hari, dalam seminggu ni pun kita dapati cabaran daripada Parti Negara Perikatan Nasional, daripada PAS. Mereka mula memberi komen-komen yang agak negatif dan mereka juga membantah apa tu kita kata pelantikan kabinet Datuk Seri Anwar yang melantik Presiden UMNO sebagai apa kita kata timbalan Perdana Menteri. Padahal ini adalah satu perkara yang mengikut ya keputusan apa kita kata keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dia saya percaya telah meletakkan membincangkan perkara itu dengan Majlis Raja-Raja. Jadi soalnya sekarang rakyat Malaysia konon mahu seorang timbalan Perdana Menteri yang bersih. Memang Datuk Seri Anwar berkata bahawa mereka yang bersalah tidak akan dikatakan salah selagi tidak dibuktikan kesalahannya. Ya bagi saya itu betul lah. Ya, bagi saya itu betul lah. Sebab bagi saya banyak juga wakil-wakil rakyat yang masih dalam pembicaraan mahkamah seperti Lim Guan Eng, seperti Syed Saddiq ya, yang masuk bertanding ya
dan apa kita kata menang, dan rakyat tidak mempedulikan sama ada mereka itu ada kes mahkamah atau tidak. Kenapa mereka terlalu memikirkan Datuk Said Hamidi? Kerana dia orang UMNO, dan orang Melayu atau rakyat Malaysia terlalu benci kepada UMNO sehingga apa saja UMNO akan dilabelkan dengan macam-macam perkara. Sedangkan orang-orang lain juga ada kes mahkamah tetapi tidak dilabelkan ya dengan label-label tertentu. Dan mereka tidak mencemuh pun. Tapi soalnya sekarang pada UMNO ya, apabila dilantik timbalan Perdana Menteri, kerana Presiden UMNO itu adalah ketua bagi parti UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional sebenarnya, itu dia yang dilantik. Yang dilantik pengurusi Barisan Nasional, timbalan pengurusi Barisan Nasional Datuk Mat Hassan, kemudian Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Zamri, Dr. Zamri ya. Kemudian Tengku Zafrul mungkin kerana pengalamannya dalam kewangan ya dan sebagainya. So maknanya apa yang mereka lantik, Datuk Seri Anwar lantik adalah mereka yang memang terlibat sebagai kepimpinan utama parti-parti yang bergabung dengan dia. Jadi bagi saya ini adalah bidang kuasa Datuk Seri Anwar. Dan saya percaya dia tidak akan apa kita kata mengenepikan prosedur dan sebagainya. Sebab beberapa hari ini itu perkara yang dia timbulkan. Misalnya demo apa kita buat kajian tentang perbelanjaan 600 bilion ya. Kemudian itu kita dapati respon daripada Tan Sri Mahyudin suruh tanya Tengku Zafrul sebab dulu Tengku Zafrul adalah Menteri Kewangannya. Dan perkara-perkara ini sebenarnya telah memang melahirkan ketegangan juga. Tetapi bagi saya nak menunjukkan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berani dan berterus terang dengan apakah kerja-kerja yang ingin dilakukan dalam masa dia mentadbir negara ini. Selain daripada soal-soal lain. So bagi saya inilah satu perkara yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang nampak ada ketegasannya dan nampak ada pendiriannya ya, dan beliau direstui oleh Raja-Raja Melayu dan juga yang di-Pertuan Agong, dan tindakan beliau misalnya menghadap Sultan Johor, menghadap Sultan apa kita kata Perak, menghadap Sultan apa Selangor ya, dan tentunya juga memberi apa tu akan menghadap sultan-sultan itu menunjukkan bahawa beliau sedar bahawa pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah satu pelantikan yang bukan main-main. Bukan perkara mudah dan bukan perkara enteng dan boleh dipermudahkan. Beliau bertanggungjawab untuk menguruskan negara dengan sebaik-baiknya dan kalau boleh mengatasi semua isu-isu atau perkara-perkara yang ditimbulkan oleh rakyat Malaysia, oleh parti pembangkang iaitu PN sekarang. Dan beliau juga mendapat satu tanggungjawab untuk menunjuk membawa mandat daripada Raja-Raja Melayu. Dan bagi saya, rakyat Malaysia kena sedar. Inilah satu kedudukan yang sangat jelas menunjukkan bahawa kuasa kedudukan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agong Negara dan juga Majlis Raja-Raja Melayu yang menjadi penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong ya, yang di luar daripada parlimen tetapi dia berdiri sendiri ya, Majlis Raja-Raja Melayu berdiri di sisi Yang di-Pertuan Agong adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Rakyat Malaysia kena sedar bahawa pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 adalah satu perkara yang sangat penting, sangat bermakna dan sangat dalam maknanya, dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kematangan, dengan penuh kewarasan, dan kalau boleh misalnya kurangkan konflik ya, teruskan pentadbir dan tindakan-tindakan itu dibuat, saya rasa kurang sesuai kita dedahkan kepada orang ramai. Sebab kadang-kadang kalau kita dedahkan kepada orang ramai memang bagus, mereka tahu, tetapi dalam masa yang sama juga dia boleh mengundang berbagai kritik, berbagai ulasan, berbagai perkara yang kadang mereka tak tahu. Memang rakyat tak tahu, orang ramai tak tahu. Kita saja, saya percaya Datuk Seri Anwar dan kabinet saja yang faham apa yang berlaku dalam kerajaan. Ya. Oleh sebab itu saya percaya Datuk Seri Anwar akan menguruskannya dengan baik dan saya harap kurang kalau bercakap pada perkara-perkara yang boleh mengundang ya, kritikan dan juga tumahan daripada luar dan juga perdebatan terbuka ya, di depan mata rakyat ya, misalnya PN bangkitkan Datuk Seri Anwar bangkitkan 600 juta 600 bilion perbelanjaan dia, lepas tu dijawab oleh Tan Sri Mahyudin dia 530 bilion itu dan sebagainya lah. So bagi saya perkara ini boleh diuruskan oleh satu jawatan kuasa ataupun satu ya, komisen ataupun ialah Suruhanjaya Diraja ya, untuk uruskan perkara itu. Tidak perlu kita debatekan di tengah orang ramai kerana banyak isu yang sebenarnya kita tak tahu dan kita tidak dapat terlibat kerana kita tidak ada pengetahuan dan juga bidang kuasa, maka saya percaya perkara-perkara itu boleh diuruskan secara pentadbiran ya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Jadi itulah tuan-tuan bagi saya
Pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu pelantikan yang sangat penting, yang sangat makna dalam, dan dia tak pernah berlaku dalam sejarah apabila Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu memberi endorsement ya secara bertulis, secara terbuka, secara mesyuarat, dan Datuk Seri Anwar terpaksa akur ya kepada beberapa orang sultan yang senior ya, seperti Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan Selangor ya. Saya percaya sultan-sultan lain juga akan mainkan peranan untuk mengawasi dan juga menasihati atau memberi pandangan ya kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dan sebelum saya tutup, saya tahniahlah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi saya harap orang ramai janganlah terlalu apa kita kata terlalu bangga ya dengan apa kita kata pelantikan ini, sebab pelantikan ini baru berlaku sekejap saja, dan mesti ingat pelantikan ini ataupun kebolehan ataupun kita kata kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 adalah dengan sokongan. Ini kena jangan lupa. Adalah dengan sokongan parti-parti yang lain yang menyokong beliau, yang menyokong PH untuk membuat kerajaan. Tanpa sokongan BN, GPS, GRS ya, dan juga parti dan juga MP bebas dan juga warisan saya percaya, maka Datuk Seri Anwar tak akan dapat membina satu kerajaan yang majoriti besar 148 saya rasa lebih kurang macam tu untuk membina sebuah kerajaan yang kukuh. Dan saya harap ya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat seboleh-bolehnya ya mengelakkan langkah Sheraton sekali lagi ya. Dan saya cadangkan ataupun saya fikir tak payah ambil undi percaya dekat parlimen, sebab itu juga akan mengundangkan perkara yang lain. Kerajaan ini baru beberapa minggu, tak sampai sebulan lagi ya. Kalau masa pilihan parlimen bersidang 9 hari bulan nanti mungkin sampai sebulan. Tapi bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dapat mandat yang jelas daripada rakyat, iaitu PH dapat 82 kursi, dan juga rakyat juga dalam parti-parti yang lain seperti BN, GPS dan juga GRS dan juga warisan dan bebas telah memberi mandat juga kepada parti-parti itu untuk mewakili mereka, dan apabila kepimpinan parti-parti tersebut memberi mandat dengan titah Yang di-Pertuan Agong, maka itu sebenarnya adalah satu perkara yang tidak boleh kita lupakan. Jadi saya harap mereka yang telah ada dalam kerajaan tidaklah terbolak-balik hatinya ataupun hatinya was-was. Saya harap mereka semua akan sokong terus kerajaan yang ada supaya kita tidak dapat satu keadaan yang tidak seimbang, tidak tenteram, tidak tetap, atau kita dapat Perdana Menteri yang beralih-alih seperti dalam kerajaan PRU 14 dulu, sehingga akhirnya kita dapati pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, pembangunan sosial, pembangunan apa kita kata kebajikan rakyat, pemakanan tidak dapat kita selesaikan dengan, dan nampaknya harga naik ini juga adalah satu perkara yang berlaku kerana kerajaan itu tidak stabil. Kita tidak ada satu kerajaan ataupun menteri yang bertanggungjawab untuk menguruskan perkara ini ya. Sekarang apa tu YB Mat Sabu akan uruskan, begitu juga apa kita kata soal-soal lain. So saya harap kerajaan yang telah bentuk ini, yang telah dibentuk ini dapat betul-betul menguruskan negara supaya negara kita ini tidak lagi mengalami satu situasi yang muram, satu situasi yang sedih, dan satu situasi yang tidak ketentuan ya, seperti yang berlaku selepas pilihan raya 14. Saya harap pilihan raya 15 ini dia dapat memberi sesuatu yang lebih baik daripada pilihan raya daripada kerajaan pilihan raya 14 ya. Dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengurus dengan baik dan dia dapat sokongan daripada semua ya anggota-anggota barisan kabinetnya dan juga parti-parti komponen yang telah mendukung PH untuk menjadi kerajaan. Tapi apapun, PH juga tidak boleh menepikan parti-parti yang menyokongnya, kerana tanpa penyokong-penyokong parti-parti kecil ini yang mendapat undi yang kurang ya, macam BN, GPS dan juga GRS, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PH tidak boleh membina kerajaan. Jadi mereka yang melaungkan reformasi itu, bagi saya kena sedar juga ya, anak-anak muda juga kena sedar bahawa sebenarnya tanpa dukungan orang-orang lain, maka kita dapati Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak berjaya menjadi PM ke-10 dan dilantik atau direstui oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. So saya doakan yang terbaik untuk Perdana Menteri kita yang ke-10 supaya negara kita akan terus makmur ya, akan terus maju, dan kita harap kedaulatan negara kita akan dijaga dengan sebaik-baiknya ya, supaya kita tidak lagi melakukan kesilapan-kesilapan yang sama. Misalnya kita hilang batu putih ya, dan ini adalah satu tindakan kerajaan yang tidak mementingkan kerajaan negara. Jadi saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim
mesti ingat kedaulatan negara, sovereignty kita adalah sangat penting dan ini adalah maruah kita di peringkat antarabangsa. Datuk Seri Anwar Ibrahim memang disukai oleh peringkat antarabangsa, ya. Banyak ada komen-komen yang negatif tentang itu, tetapi bagi saya Patu Datuk Seri adalah satu nama yang besar di pesada dunia dan saya harap itu dapat memberi kebaikan kepada negara kita, bukan satu kehancuran. Dan kedaulatan negara kita, kemakmuran negara kita dan kelastrian negara kita adalah satu perkara yang kita harapkan sangat-sangat. Saya doakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus apa kita kata dapat memimpin negara ini dengan matang, dengan bijaksana dan dengan penuh penelitian dan didukung oleh kabinet yang betul, dan saya harap parti-parti yang mendukung beliau juga akan berterusan dan tidak ada lagi lompat parti, ya, sehingga boleh meruntuhkan kerajaan yang sedang dibina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.